Sekejap, dia tengah record. Okay, recording session dah bermula. Okay, untuk Mendeley session ni mostly kebanyakannya semua adalah lecturer untuk Mendeley session ni ada ke postgraduate student ke yang join? Mostly semua lecturer kan? Okay, so saya tunjukkan saya punya screen. Nanti kita akan buat bersama-sama. Okay, sekejap Pada mungkin ada first timer yang mungkin tak install lagi Mendeley ataupun masih tidak ada lagi Mendeley di orang kata di komputer masing-masing. Boleh saja pergi ke website library. Okay, so ini adalah website library. Kemudian klik saja pada download. Dekat atas ni ada tab download. Okay, bila klik tab download di website puncaalam.library.uitm.edu.my, kat button download ni kita dah letakkan link software. Okay, letak link software. Jadi bila klik software di sini, kita dah letak semua sekali. Jadi kat sini nak download Mendeley pun boleh. Ada setengah orang dia suka Google je type macam ni, Mendeley download. Tak ada masalah pun. Okay, di website library kita dah letak semuanya. Untuk makluman, kita juga baru je upgrade kepada EndNotes yang the latest one. Jadi kalau mungkin ada setengah orang tu dia pakai dua-dua dalam untuk manage dia punya references, boleh install dekat sini lah. Dia punya password boleh request dengan kita, nanti kita akan bagi sebab ini adalah download, dia dah compresskan dalam zip file. Jadi masa nak extractkan folder itu ada password yang perlu dimasukkan. Dan bila dah masuk password dalam tu, saya just bagi tahu je lah general dulu. Dalam folder tu ada serial product key. Selalu orang bila dah extract dia tanya balik library. Sebenarnya dalam tu dah ada dah. So siapa yang nak install boleh saja. Cumanya untuk writing, kalau mereka menggunakan EndNotes, bila dia nak cite tu dalam Microsoft Word, dia kena offkan salah satu. Kalau tak nanti buat offkan uninstall, dia offkan saja MS Word plugin tu. Nanti saya tunjuk. So saya buka Word, yang lain-lain pun boleh terus buka. Jangan buka Word lagi, saya nak tunjuk. Kita login dulu Mendeley. Mendeley desktop ni ada. So saya nak semua orang login ke Mendeley desktop. Sekejap. Okay, masukkan yang dah register pun dah ada. Siapa kebanyakan mostly sini dah ada kan. Dan masukkan password. Sekejap. Ini sebab saya dah ada dah. Okay, pada mereka yang mungkin first time, anda akan nampak paparan ini. Jadi sebenarnya biasanya macam saya ni dia akan keluar macam ni lah. Citation plugin for Microsoft Word not install lah. Ini sebab saya, ini yang saya cakap tadi. Sebab saya sebelum ni ada kelas EndNote. Jadi saya kena removekan plugin ni supaya dia tidak konflik bila saya guna EndNotes. So tak ada masalah pun dalam komputer ni ada dua-dua software. Cuma ini saja yang kita offkan sekejap. Jadi kita klik saja install now. Jadi dia akan mention macam ni, citation plugin for Microsoft Word install. Dan kalau kata tertutup ke ataupun ter-off, ter-remove ke, ini saya nak delete dulu, tak ada masalah. Sebenarnya dia ada di bahagian tools, dekat sini dah keluar dah. MS Word plugin. Cuba everybody check dekat Mendeley desktop masing-masing, yang ini keluar tak? Uninstall MS Word plugin. Okay, dah ada. Siapa yang tak ada lagi? Fazlin dah ada. Yang lain-lain. Siapa yang tak ada tu kena klik. Kalau Dr. John pun dah ada. Make sure kena tutup Microsoft Word masa nak install MS Word plugin. Untuk kita double check, kita dah install ke tak. Okay, so everybody boleh buka Microsoft Word. Blank document. Maknanya yang zero lah, tak ada apa-apa. So dia dah built in dah dalam kita punya Microsoft Word untuk memudahkan bila kita nak write, kita nak cite dan sebagainya, dia dah boleh terus ada di dalam Microsoft Word ni lah. So sama, kalau siapa ada EndNotes, dia akan built in juga dalam Microsoft Word ni. So dia duduk dekat mana? Dia duduk, kalau siapa nak cari, dia dah muncul ke tak, dia duduk di tab References. So adalah lambang Insert Citation, ada lambang Open Mendeley. Okay, ada, semua orang ada.
Cuba cek kat Microsoft Word tu ada ke tak. Sometimes ada setengah Microsoft Word dia bukan remove, dia disamplekan benda tu. So ada setengah orang ada masalah macam tu, saya boleh tunjukkan macam mana nak onkan dia balik. Sebenarnya sekiranya ada sesiapa yang ada masalah, tiba-tiba saya punya ni tak keluar pun, sebenarnya dia duduk dekat sini je, di bahagian option dekat adds in ni. Dekat adds in ni sebenarnya dia tersorok sikit. Sebenarnya dah ada duduk dalam ni Mendeley ni. Nak tahu dia hidup ke tak hidup, okay, klik saja dekat manage ni, ada go. Dia kat sini, dia tertilang ke sekejap ke, so kita just biar saja. Ataupun nak hidupkan dia balik, onkan dia saja. Okay, semua orang ada. Kat mana? Doktor dapat file name or number in Mendeley plugin. Doktor pakai version Microsoft Word apa? Kita recommendkan jangan pakai 2013, 2010. Check dulu Microsoft Word. Kalau Microsoft MS Word, Microsoft 365 pun tak ada masalah. Dia support. Network tak? Doktor kat office ke kat rumah? Dan tidak direkomend pakai WPS. Selalu student dia ada WPS untuk Word tu. Itu pun kita tak suggestkan sebab dia tak support. Dan sekiranya ada Microsoft Word yang keluar message product activation, teractivate, yang tidak license, yang itu pun akan ada problem. Nak tahu Microsoft Word version apa? Saya punya 2019-2006. Microsoft Word 16 latest kan? Doktor punya. Keluar tak yang ini doktor dalam Microsoft Word yang ini? Tak tahu dia keluar. Tak ada puan. Tak keluar? Tak keluar. Dekat Mendeley desktop yang ini ada tak? Dia keluar mention yang ini. Uninstall yang ini ada. MS. Uninstall kejap ya. Uninstall. Tutup Microsoft Word masa nak install. Uninstall Microsoft Word plugin. Ada? Sebelum ni okey. Saya sebenarnya sebelum ni saya dah cuba. Kalau saya uninstall MS Word plugin, dia jadi okey. Dia jadi okey. Apabila saya dah install Mendeley test plugin ni, dia jadi tak okey. Dia keluar message yang bad file names dan numbers 52 in Mendeley plugin. So dekat dalam Word ni tak ada? Yang ini tak ada? Yang ni tak ada. Yang ni maklumat yang apa kat atas tu semua tak ada. Dia tak ni naik. Semua tak ada? Ni tak ada. Ini semua tak ada. Yang the whole role of this information tak ada. Sekejap saya stop sharing. Boleh share screen? Saya nak tengok sekejap. Sekejap ya, iklan sekejap. Nak tengok doktor punya. Doktor share screen, saya nak tengok Microsoft Word tu. Baik. Selalu kalau Word okay, license, tak ada masalah, dia mesti boleh install, tak ada masalah. Okay. So yang ini adalah ini Mac Mac. Ini Mac selalu yang buat hal. Sebab normally kalau Mac dia kena guna, disuggestkan guna untuk writing adalah LibreOffice. LibreOffice ya. Yang ini adalah tapi saya pernah jumpa lecturer art and design, dia guna Mac tetapi dia guna Word yang memang boleh communicate dengan Mac. Jadi bila kita klik references, doktor klik references, semua function tu ada. Ini basic. Something dengan programming ni sebab nampak dia keluar Visual Basic for Application. Kena nak debug tu I tak faham pula. Debug ni dia keluar macam ni. Ni something dengan dia punya ni programming ni. Kalau doktor pergi dekat Mendeley balik, updates, pergi balik kat Mendeley desktop, pergi dekat help, check for update. Check for atas update ni. Atas. Ada that one. Check for update. Check now kan. Yeah, using the latest version. Saya punya 1.194. Saya punya so apabila saya uninstall, saya cuba ya. Uninstall. Tutup dulu. Microsoft Word kena tutup. Okay, baik.
Ada tak buka apa-apa lagi? Dia tu dia masih running. Tak nak lagi. Save. Oh no. Okay, cuba check lagi. Install, okay. Dia jadi okay. So maybe kena nak guna EndNote kot lepas ni kot. Kena guna EndNote lah. Saya rasa Word ni something dengan programming sebab dia ada keluar error Visual Basic. Okay, baik. Tapi dia punya features dia sedikit berbeza lah dengan EndNotes. Tapi dia punya output dia punya purpose dia masih sama untuk manage references. Okay, baik puan. Okay. Word tu lah my teori is Word tu. Mungkin doktor pakai yang Word yang ada dia tak cukup patches dia untuk support Mac tu. Oh, maybe betul lah. Cuba try pakai Microsoft 365 yang UiTM punya. 365 lah. 365 saya cuba install nanti. Okay, dia nanti buat. Okay, baik. Okay, makasih puan. Okay, sama. Puan Nadia tanya, kalau dah ada EndNote dalam MS Word tadi, kena buat apa je untuk disable EndNote? Tak payah buat apa-apa. Biar je, katalah dah ada dua-dua, EndNotes dan juga Mendeley. Biar je, cumanya bila kita nak, katalah alamak tak nak guna Mendeley lah, nak guna EndNotes untuk writing, saya suggestkan ini saja. Pergi di bahagian tools, uninstall MS Word plugin. Ini je yang kita off kan. Lepas tu kita dah boleh guna EndNotes dah. Jangan remove lah, jangan uninstall, dia tak ada kacau apa pun. Okay, boleh? Okay, itu je. Dia sekarang setengah orang dia kata, saya kena uninstall ni EndNotes. Tak payah, sebenarnya kita offkan saja plugin untuk writing tu. Saya tak upgrade lagi ke X20, laptop satu lagi dah. Tetapi tak ada masalah pun. Okay, next adalah masing-masing cuba check di bahagian style masing-masing dekat Mendeley ni. Kalau kita nak tengok citation style, make sure masing-masing adalah American Psychological Association 7 edition. Kalau siapa yang belum update, dia mesti 6 edition. Dan kalau kita check pun di Microsoft Word, saya punya pun sama. Dia mesti sync sama-sama. American Psychological Association 7 edition. Yang lain punya 7 ke 6? 7 ke 6? Sebab yang paling latest last year dia dah upgrade. Dia tak ada beza sangat pun, tetapi kita advise ke 7 edition. Kebanyakannya semua Dr. Syabuddin semua 6. Sebenarnya simple je nak upgrade dia. Klik saja dekat citation style ni, klik more style. So dekat sini kita boleh cari dah. Dia memang dah akan appear. Kalau kita type pun ataupun kalau tak jumpa dekat dalam list ni, kita akan klik get more style ni pun boleh. Dia akan keluar lah. So kita scroll lah cari American Psychological, cari. Nanti bila jumpa American Psychological Association 7 edition, use this style. Itu saja. Saya tengok saya punya dah 7. Okay, saya bagi masa untuk orang lain upgrade juga. Nampak? Bila jumpa American Psychological Association 7 edition, install je. Saya punya sebab dah install. Okay, just follow je. Puan? Ya? Ya, puan. Boleh ulang balik step dia? Okay, kita nak tahu dia adalah 7 edition ke apa. Di button view ni ada citation style. So dekat sini kita boleh check. Currently dia yang bulat ni adalah apa yang kita tengah guna. Yang kita current untuk gunalah. So saya punya sebab dah update ke 7 edition, tapi ada juga mostly orang masih lagi make 6 edition. So untuk kita updatekan dia ke 7 edition, just klik sahaja more style. So dekat more style ni kita boleh cari American, type lah Psychological Association. Kalau tak ada, kita pergi ke tab sebelahnya, get more style. So dekat sini kita type American, cari, nanti jumpa American Psychological Association.
Kemudian pada yang belum install, dia akan keluar dekat sini. Use this style ke, klik je situ. Ada tak yang dah buat? Doktor jumpa. Okay, Doktor Syamrani dah kan? Lepas tu kita nak double check. Kita klik balik kita punya install ni. Kalau ada update ke apa, dia akan remind kita macam ni lah. Update available, just klik saja update. Dan untuk double check, samalah pergi ke view. Kita pergi citation style. Kita pilih ni. American Psychology. Dia dah termasuk dah dalam list sebab kita dah install dia. So nak double check, pergi ke Microsoft Word, di bahagian style, kita pilihlah American Psychological Association 7 edition. Kita nak bagi tahu dia. Boleh? Yang lain-lain? Dr. John kita tunggu jap. Yang lain-lain dah? Nadia dah tukar. Nadia dah 7 edition. Yang lain-lain? Sebab dia ada changes sedikit 7 edition ni. Banyaklah buku dia pun tebal kalau nak refer. Okay. Kemudian apa lagi Okay. Okay. So ini zero saya punya Mendeley ni adalah yang tak ada apa-apa. Kosong. So kita nak mulakan step yang pertama. So Mendeley ni dia ada 3 panel sama macam EndNotes punya function. Dekat sini untuk kita navigate. Di panel tengah-tengah ni adalah untuk kita masukkan apa saja bahan yang tadi saya mention. Regardless dia PowerPoint ke, Microsoft Word ke. Yang panel yang ketiga ni dia akan bagi tahulah bahan tu, details dia dan sebagainya. Okay, untuk kita masukkan bahan, okay, dekat saya punya desktop ni dah ada beberapa contoh PDF yang saya dapat. Mungkin doktor-doktor yang lain ataupun lecturer yang lain ni mungkin dia ada folder dekat dia punya komputer, dalam tu dia dah letak dah. Maybe ada 45 PDF artikel, ada satu folder my journal artikel. Saya nak anda semua sekarang kita akan masukkan artikel tu. Saya contoh ada berapa je ni, 1, 2, 3 dalam 3, 4, 5 je. Yang ini saya nak tunjukkan Mendeley boleh menggunakan function yang pertama iaitu drag dan drop. So drag dengan drop ni simple saja. Kita letak dulu mouse di all document. Letak dulu mouse di all document. So katalah saya kata okay, I have this article and then saya nak masukkan ke dalam Mendeley. Kita drag saja ke panel tengah-tengah ni and then releasekan kita punya mouse. So dia akan masuk macam ni. Okay, dia akan masuk dalam ni. Kemudian katalah saya ada nak banyak-banyak pun boleh. Contohnya saya highlight 1, 2, 3, 4 PDF ni pun boleh. Maknanya kita nak more than one article. So drag saja ke panel tengah ni and then releasekan mouse. Siapa nak cuba? Nak cuba one by one pun boleh. Nak masukkan banyak-banyak pun boleh. Kita cuba dulu drag dan drop. And then second step adalah cara yang mungkin orang lain dah ada PDF artikel, dah simpan dalam folder-folder ke. So kita tak payahlah drag drop, nanti maybe takut tertinggal ke artikel. So kita guna function, pergi ke file. So kita boleh gunakan add folder. So kat sini carilah dekat mana artikel masing-masing simpan PDF tu. Maybe ada dekat D ke. Yang ini kita boleh juga bagi tahu dekat Mendeley. Sometimes kan ada folder, dalam tu ada sub folder, kita boleh tickkan this box. By default dia memang tick lah. Jadi dia akan import automatically kalau kita ada folder, dalam tu ada sub folder. Contoh saya nak dalam ni ada 45 PDF artikel. Pun dia akan masukkan sekaligus. Okay. So saya bagi masa 1 minit sama ada nak drag drop artikel ataupun nak masukkan by folder. Make sure dekat dalam Mendeley ni dah ada few articles lah. Sebab ini kita nak guna nanti untuk kita punya session Mendeley ni. Kita masukkan drag drop. Nak masuk folder boleh. Kalau mostly biasa lecturer dia memang dah ada dah artikel-artikel dia ni dalam serta-serta folder, dia dah kumpul untuk dia punya research paper ke, nak buat apa, paper writing, grant ke.
Ada lagi yang belum? Masukkan je PDF artikel dalam ni. Kalau nak masuk satu-satu, kita boleh add file pun kalau kata tak nak guna drag drop. Tapi kita kena carilah kat mana artikel tu. Contoh nak kena cari pula kat mana. Kan macam lambat sikit. Kalau drag drop tu kita dah tahu dah dia ada dekat mana, belongs tu dekat desktop ke. Kalau kita ada banyak-banyak, guna je function add folder. Yang lain okey, dah boleh, dah masuk? Dah masukkan artikel dalam Mendeley? Nadia dah, Fazlin sudah. Dr. Syabuddin dah. Tu yang kadang-kadang Belum, tinggal masukkan. Sekejap. Masuk sikit je nak testing untuk session ni. Saya nak share lagi lah, saya pun macam nak masukkan lagi artikel. Sekejap, saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nak cari tu lah balik kan. Selalu kau orang kena cari mana balik dia punya artikel-artikel tu. Kalau ada tulis paper ke apa, okey lah. Mana saya punya? Kalau ada banyak-banyak ni bolehlah masuk. Cukuplah. Okey. Tunggu yang lain jap. Okey, Dr. Siti Syairah pun dah. Okey, ini adalah kalau kita nak masukkan semua PPDF yang ada di dalam ni lah. Saya besarkan sikit. Tetapi next cara adalah macam mana kalau kita ada bahan-bahan yang tak boleh nak drag drop. Contohnya buku, kita ada reports, kita ada apa lagi? Surat khabar artikel, magazine, benda-benda yang memang kena type manual. So di sini kita semua akan menjadi sekretari yang berjaya lah untuk kita masukkan dia punya maklumat bahan tu secara manual. Okay, selalu orang akan cakap perlu tak masukkan? Pada saya perlu masukkan sebab sayang lah, especially kalau student, kita kena bagi tahu. Takkan dia orang guna semua journal artikel, proceeding paper yang online saja. Logiknya dia orang mesti akan guna buku, dia orang akan refer pada conference paper yang memang printed, journal yang printed, magazine, bahan-bahan yang memang benda tu adalah secara fizikalnya. Okay, jadi yang ini saya nak tunjuk kita semua kena jadi sekretari berjaya di mana klik pada file. Yang ni kita kena masukkan maklumat dia secara manually. Jadi kena ingat dalam Mendeley ni kita jumpa saja function add entry manually. Jumpa add entry manually. Okay, so klik add entry manually. Jadi dia akan keluar dekat sini. Dia by default dia keluar macam ni lah. New document. Type ni dia memang letak journal artikel. Tetapi yang dekat saya ni apa? Dekat saya ni adalah buku. Kalau katalah dekat doktor dan juga lecturer yang lain tu mungkin reports ke, okay, benda-benda yang memang format dia berbeza. Kita klik saja arrow yang kecil ini, kita akan nampak the rest of format yang bahan yang berbeza. Jadi kat sini kita decide lah. Katalah yang saya pegang ni adalah buku, kita kena ubah dia kepada book. Kalau kata saya jumpa format yang berbeza, report ke, working paper ke, newspaper artikel ke, jadi kita kena make sure kita jangan salah pilih format sebab dia semua ni ada format yang berbeza. Okay, dan kat sini saya perlu highlight di mana dalam Mendeley untuk kita masukkan maklumat yang secara manually ni yang kita tak boleh nak ada online ke PDF dia. Dalam Mendeley dia cuma ada format ini sahaja. Okay, berbeza dengan EndNotes, EndNotes ada lebih daripada 50 format. Sebab itu yang paling ketara membezakan antara Mendeley dan juga EndNotes. Jadi ada setengah lecturer tu dia kata, saya refer pada X-ray lah, macam mana saya nak guna apa benda-benda yang memang tak ada dekat dalam list ni. Jadi sebab tu diorang ni beralih kepada EndNotes sebab EndNotes ada lebih daripada 50 format bahan. Itu yang paling ketara lah. So saya pilih book. Jadi kita kena jadi sekretari. So kena masukkan lah. So katalah saya ada buku ni, first kita masukkan tajuk dulu. So masukkan tajuk dulu. Contoh,
Kemudian kita pergi pada maklumat yang seterusnya yang penting perlu kita masukkan adalah bahagian authors. Jadi selalunya buku-buku farmasi ni adalah buku-buku international yang author dia adalah orang putih. Okey, jadi katalah dia tulis nama dia dekat sini Chris E. Ken ke apa lagi nama-nama orang putih ni, jangan terbalikkan. Just type exactly seperti mana ada dekat buku tu. Sebab Mendeley ni dia akan, sebab dia komputer kan, dia akan automatic terbalikkan. Example, contoh buku ni ditulis oleh Najwa Zebian ataupun nama-nama orang putih lah. Okay, katalah dekat sini. Nama kat buku tu dia tulis Clark Kent. Jadi once saya tekan saja enter, apa terjadi dengan nama ni? Siapa yang tengah type tu, ni konon-konon lah. Konon-konon nama buku tu orang putih ni nama dia. Apa yang terjadi adalah bila saya tekan enter, Mendeley akan terbalikkan. Yang ni memang dia punya rules dia. Sebab tu kalau kita kena bagi tahu student ataupun siapa yang tengah writing, jumpa ke apa-apa bahan buku yang orang putih tulis, kita jangan terbalikkan siap-siap lah. Just type exactly saja. Okay, setakat ni boleh? Okay, katalah. Puan nak tanya? Ya, boleh. Macam mana kalau kita nak delete semula yang kita masukkan tu? Katakan salah masuk folder lah, salah masuk artikel lah. Kita nak delete sebab ni kalau kamu kat situ kan banyak sangat kan katakan. Oh, kata tersilap nanti. Kata tersilap katakan. Macam ni? Jadi saya tunjuk. Kita termasuk artikel yang sama. Nak check duplicate ke? Mendeley boleh buat. Okay, ni kita masukkan maklumat, setupkan maklumat dokumen ni dulu. So katalah saya jumpa bahan tu ditulis oleh author Melayu, Chinese name ke ataupun Indian name ataupun nama tempat yang tidak perlu diterbalikkan. Itu memang rules untuk APA lah, writing yang tak perlu terbalikkan. Contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Fatah Amin. Nanti kalau saya type kat sini, tekan enter, automatik nama ni jadi international pula. Jadi untuk saya bagi tahu Mendeley bahawa nama ini ataupun ini adalah belongs to institution ataupun yang tak perlu terbalik, kita kena alert dia. Jadi Mendeley ni sebab dia komputer, once again, sebelum saya tekan enter, ada tak nampak dekat sini? Institution/organization. Jadi untuk condition keadaan yang macam ni yang tak perlu terbalik, kita kena klik ni dulu. Kalau tak nanti dia automatic. So once saya klik institution/organization, saya tekan saja enter, nama tu maintain, sama, tak terbalik. Okay? Boleh? Jangan semua nanti nama-nama semua nanti Melayu nama Dr. Syabuddin tulis paper terbalik nanti kan. So just biar saja dia maintain macam ni. Kemudian kita completekan lah buku tu ditulis pada tahun bila. Sebab tu penting kalau ada bahan ni kita nak refer lah, tahu buku tu. Dan biasanya buku kalau kita pegang buku ni sebenarnya, kalau nak tahu dia punya details kat mana, biasanya kita pergi saja dekat dia punya detail, kita buka je the second page tu kita nampak dah dia tahun bila, ataupun kalau buku library tu dia ada stiker lah kat sini kita tahu. Kita terbitkan bila. Pages ni boleh jadi the whole book kalau kita refer more than 80% buku tu, consider kita memang refer buku tu. Contohnya nak buat apa, kita pasal teori ke, nak refer pasal metodologi ke, jadi kita ambil contoh buku ni ada 181, so letak je lah 181 page macam ni. Kalau ada certain chapter yang mungkin kita just nak refer page 45 sampai 56 saja pun boleh, macam ni lah masukkan. Kemudian kita move kepada maklumat lain, kita pergi pada city. City ni boleh jadi juga confusing di mana selalunya buku-buku farmasi ni yang medik punya bidang ni, dia letaklah dekat depan ni. New York, apa lagi? New Jersey, California, tiba-tiba jauh sikit sampai Singapore. So kita confuse banyak sangat place of publication, tak happening. Ambil yang the first one, yang first appear dekat dalam buku tu. Itu dia punya origins, bahan tu terbit kat mana. So kita masukkan contoh, kalau ada edition, selalu buku-buku farmasi kan updated, ada 13 edition lah. So kita masukkan je macam ni. Okay, kemudian editor tak payah sebab kita dah masukkan author tadi, editor tak perlulah. Kemudian publisher, siapa yang publish that particular book. Selalunya kita akan nampak lah kat luar ni, publishing, press ke apa ke. So katalah Mel Publishing. So dah penat-penat type, so kita pergi pada last step di mana dah type penat-penat, kita tekanlah save.
Tadi semua dah jadi sekretari berjaya, tekan save. Jadi automatik dia akan masuk dekat dalam kita punya Mendeley library ni. Sebenarnya dekat sini kita boleh tengok recently added. Dia akan jadi nombor 1 sekali. Dalam Mendeley ni tak payah pening-pening, boleh jimatkan kertas sebab kita boleh katalah nak baca this artikel, double klik saja, kita boleh baca terus dalam ni. Tak nampak boleh zoom. Okay, apa lagi kita boleh buat? Kalau selalu kan student ataupun kita ni kan suka beli highlighter. Dalam Mendeley ni sebenarnya dah ada function highlight text. So function highlight text ni ada macam-macam colour highlighter, tak payah beli highlighter. Contohnya nak tukar warna screen. So sambil baca, saya nak highlight lah certain ayat ni. So bolehlah highlight, nak tukar colour tak ada masalah. Tukar pula pink. Okay. Kemudian sambil baca, selalu kan beli sticky note. Saya pun dah lama dah tak beli, ni pun dah nak habis. Sticky note ni, dalam Mendeley ada function digital sticky note. Jadi kita bolehlah sambil baca, saya nak remarks. Okay, untuk masuk dalam introduction, mungkin kadang-kadang kita nak letak serta-serta remarks. Ada poin-poin penting. Selalu kau suka beli-beli sticky note. So dalam ni kita boleh tulis juga guna sticky note. Nak gerakkan move sticky note ni, mengganggu lah, letak tepi sini atas sikit, kanan sikit pun boleh. Just move around saja. Sakit mata lah tengok. Nak delete tak ada masalah. Just right click, delete, highlight. Tidak hilang lah delete highlight. Tak naklah sakit mata. Ni pun nak delete tak ada masalah. Delete note. Okay. Pernah guna tak function ni? Highlighter. So student sukalah sticky note ni. Nak highlight teks dan sebagainya. Jimat kertas, jimat ink. Tak payah nak print. Okay, function seterusnya di dalam ini adalah, katalah this paper saya dah baca. Kita dah habis review dan sebagainya. Perasan tak ada lampu-lampu hijau di dalam ini. Kita boleh switch offkan lampu hijau ini menandakan this artikel kita dah baca. Jadi, bila kita login Mendeley, kita akan tahulah, okay, ada beberapa artikel lagi masih berwarna hijau. Maknanya kita belum baca pun, kita belum buat anything, kita belum annotate, nak baca review ke apa ke semua belum lagi. Dia akan bagi tahu kita macam ni lah. Dan mungkin ada juga artikel tu yang kita rasa macam banyak poin penting lah nak baca balik, ataupun saya nak kategoriskan dia sebagai favorites. Kita hidupkan je bintang star ni, so automatic dia akan duduk diam-diam dalam, dekat sebelah kiri ni ada favorites. Nampaklah ada favorites. Dia macam bookmark lah, kita dah tahu dah. Okay, boleh? Setakat ni okay, pernah guna tak function ni? Favorites, tutupkan lampu ni, katalah dah baca artikel ni, and then saya nak offkan. Jadi saya tahu ada berapa artikel lagi perlu baca. Okay. Baik, seterusnya, kalau tak ada soalan, okay, saya nak tunjuk di dalam ni, kita boleh create folder. Ini selalu student sukalah, dia buat satu ni subjek lain, satu ni subjek lain, ataupun kita pun, satu ni folder untuk grant, satu ni folder untuk group dengan siapa-siapa kawan-kawan ke apa ke. Tetapi saya bukanlah tak berapa berkenan, sebab kalau saya create folder dekat sini, contohnya my grant writing ke, okay, saya create lagi satu mix artikel ke, create satu lagi saya punya research proposal ke, kita kena buat kerja 2 kali. Okay, benda yang 2 kali kita kena buat adalah nanti kita kena, okay, ini artikel baca sikit, ini saya punya research proposal, kena masukkan pula dalam ni. So baca pula lagi sekali, baca sikit summary, okay, ini untuk saya punya grant. Selalunya akan terjadi tersalah masuk folder. Ni memang standard lah. Okay, so bila kita nak mengelakkan cara ni, biasanya saya tak berapa berkenan create folder ni. Saya buat benda yang paling simple je dalam Mendeley ni, kita create label. Label tu sebenarnya, kita scroll ke bawah sedikit, di panel yang nombor 3 ni, ada tak jumpa teks?
tagging. Library panggil tagging lah. Dekat dalam Mendeley kita panggil dia tags. T-A-G-S. Jumpa tags sebelah kanan ni. Okay, jumpa. Jadi dekat tags tu sahaja kita buat label. Yang ini biasanya saya akan advise apa orang tanya nak create berapa banyak. Sebenarnya tak ada limit pun. Tetapi kita kan manusia. Jadi janganlah create lah banyak-banyak sangat label. Nanti kita sendiri confuse. Jadi sebenarnya kalau saya akan create macam ni je. Saya baca sikit abstract. So saya tahu ini adalah untuk saya punya geran. Tekan koma. So saya masukkan lagi. Okay, baca sikit-sikit lagi. Kemudian saya buatlah label seterusnya. Kalau tak nak buat satu je pun tak ada masalah. Tak jumpa teks, dah jumpa doktor. Sebab Mac ni dia view dia lain sikit, tak sama macam Windows. Okay, boleh Cik Zain Azani? Jumpa tak? Kita nak buat label je sekarang ni. Okay, nak tanya. Tunggu jap. Ya Cik Azani nak tanya apa? Boleh. Okay, jurnal yang masuk dalam folder. Semua tunggu type. Okay, ada tak incomplete of data? Example, abstract. Sebab biasalah kita dapat artikel ni daripada pelbagai. Kalau kita tarik ataupun kita jumpa artikel ni daripada online databases, biasanya metadata dia complete. Yang tak complete ni kebanyakannya jumpa kat mana? Jumpa dekat Google Scholar, jumpa dekat pelbagai tempat-tempat. Sebab itu kita nasihatkan in terms of untuk menggunakan artikel ke, gunakan di online databases. Bila kita nak download certain artikel ke apa, klik di kita punya online databases yang page yang ini. Itu yang tak cukup metadata tu biasanya dia dapat di pelbagai tempat. Ada tempat-tempat yang legal, ada tempat-tempat yang illegal. Jadi kita memang advise untuk download artikel tu daripada inilah yang kita subscribe. Sebab bila kita subscribe ni biasanya metadata dia tu complete. Contoh daripada Science Direct, daripada Wiley, Dr. John dah gelak dah. Yang illegal tu macam-macam lah. ResearchGate ke, sometimes kita dapat daripada author itu sendiri. Sebab biasanya artikel yang dipublish oleh publisher ni, dia dah ada dia punya DOI. Dia punya kita panggil metadata dia tu complete. Jadi sebab tu bila kita masuk di dalam Mendeley, kadang-kadang dia keluar dekat sini. Dia akan bagi tahu macam remarks. Details bahan ni correct ke tak? Yang ini mostly semua adalah daripada databases yang library langgan. Sebab tu saya tak ada masalah, detail dia semua tak ada. Dan pernah juga terjadi kadang-kadang kita dapat artikel tu tulisan yang kita tak boleh baca. Sometimes dekat sini tajuk semua huruf besar. Yang ini kena buat editing lah. Itu yang kerja 2-3 kali tu. Sebab dia tak biasa dapat dia punya metadata tu. Dan saya advise kalau macam tu, gunakan Mendeley Web Importer. Mendeley Web Importer ni pun membantu juga untuk mengelakkan kita dapat ataupun nak tarik certain bahan itu tak complete metadata dia. Yang ini. Siapa yang belum ada, sila cari dekat Google, type je Mendeley Web Importer dan pilih saja function yang ini, Get Web Importer for Chrome. Kita tunjuk iklan sikit lah. So biasanya dia akan bagi tahu kalau kita jumpa daripada website ke, daripada mana-mana resources ataupun sumber platform, untuk kita tarik bahan tu, yang ini dia menjimatkan masa. Kadang-kadang kita jumpa kat Google Scholar lah apa semua. Jadi make sure login ke account Mendeley masing-masing. First kena buat ni dulu. Kena buat ni dulu. Get Web Importer for Chrome. Kemudian contohlah saya dah ada dah ni kalau tak silap. Extension ni. Saya dah ada. Dia ada lambang ni. Jadi kita nak tahu dia ada ke tak ada. Biasanya kita pergi dekat extension kita ni, kita cari balik lah. Mana saya punya web importer ni? Sekejap. Itu tak ada lagi. So kita, sekejap saya remove dulu dia data available. Enable this item. Jadi nanti kita kena sign in dulu pada account, baru kita boleh
tarik metadata bahan tu. Dan yang bagusnya adalah kalau dia ada PDF, dia akan tarik sekali bersama bahan tu masuk dalam kita punya Mendeley. Jadi senang je cara dia, make sure sign in, selepas sign in, sekejap saya punya ni mana ni? Betul? Oh tak hidup. Okay, ni saya tunjuk So saya dah ada dekat saya punya web extension ni. Saya suggest ni cara senang lah, cara yang paling cepat sekali. Nanti dia akan minta sign in. Kemudian bila dia dah masuk gambar tu, satu je, kita pergi balik Mendeley desktop kita, tekan sync. Nanti dia akan tarik PDF tu automatic. So memudahkan lah. Itu untuk mengelakkan keadaan kalau maklumat bahan tu tak ni. Accept all cookies, doktor. Ya. Sekarang semua website ada memang ada accept all cookies tu. Dulu tak keluar kan? Sekarang ni apa-apa pun dia akan tanya. Do you want to accept all cookies? Just accept saja. Okay, bolehlah install Mendeley Web Importer ni. Okay, kadang-kadang kita jumpa certain artikel ke, ni sebab saya dah sign in guna email account dan sebagainya. Dia akan sync nanti ke Mendeley. Dia akan minta kita sign in. Tapi macam ni dia nak tarik masuk dalam kita punya ni. So kena sign in lah. Saya sign in jap. Not valid. Betul lah ni. Okay. Kena sign in. Baru nanti Mendeley Web Importer tu function. Okay. Contoh dalam Mendeley ni pun sebenarnya kita boleh cari artikel ke kalau orang tu share lah. Contohnya. Ini features baru. Saya tak pernah try yang ini. Kalau jumpa, nampak dalam Mendeley ni bila kita sign in yang bagus, jadi dah ada artikel. Artikel daripada macam-macam jenis. Journal, conference, proceeding. Ini pun bagus. Ikut bidang, ikut author. Kalau open access ni kita kena faham. Open access ni ada yang dia bagi free, nampak ni. Open access PDF. Jadi kat sini kita boleh guna function Mendeley Web Importer ni. Jadi nampak, saya klik saja Web Importer. Kena sign in lagi sekali kejap Dia memang security sikit lah. Dia kena sign in sebab dia nak tahu ni account mana. Nampak? So saya dah sign in. Yang bagus yang Web Importer ni nampak, saya dah on-kan yang ini. Tikkan add PDF available. Ini yang kalau jumpa macam-macam website ke apa, nak mengelakkan metadata ataupun detail dia tak cukup, abstract tak ada ke, buat cara ni. Doktor buat cara ni. So katalah saya nak artikel ni, artikel nombor 2. Okay. Artikel nombor 3. Tapi dia bergantung lah, kalau dia bagi saya download yang jenis open access, dapatlah. Jadi bila saya klik add to Mendeley, sekejap dia tengah adding. Nampak? PDF right. Reference maknanya detail bahan tu, author dia apa semua, dia right. Maknanya dia berjaya jumpa. Saya pergi dekat saya punya Mendeley desktop, saya tekan sync. Tunggu biar sekejap. Ya, saya rasa screen puan lag sikit lah. Dia lambat sikit, delay sikit. Lambat sikit Okay, tak apa. Baik. Ni network office, apa yang lambat? Baru nampak ni Mendeley desktop. Okay. Baik. Dia lambat sikit. Baik. Jadi saya tak buat apa-apa, tetapi nampak tak? 1, 2, 3, 4 PDF ni dah masuk automatically dalam saya punya Mendeley. Jadi kalau kita nak double check, kita pergi, nampak? Detail, dia akan tanya sekali lah, dia details ni correct tak? So kalau kita dah double check, author dia betul, journal article details, kita just klik saja details are correct. Nampak? Kan complete? Abstract dia complete, pages complete, publication dia complete, author dia complete. Sync ni selain daripada untuk dia tarik daripada Mendeley Web Importer tadi, dalam masa sama dia sebenarnya tengah backup. Jadi ni kalau saya nak buat kerja ke, saya tak ada Mendeley desktop, saya nak masukkan bahan baru ke, saya boleh guna Mendeley Web. Mendeley Web tu dia akan sync juga dalam masa yang sama. Berjaya. Cik Nadia, berjaya kan Web Importer ni? Senang Web Importer ni, saya suka sebab kadang-kadang macam malah lah nak save kat desktop. Lepas tu nanti kita nak buat the second step, nak kena drag drop, nak add file, nak add folder. So kita nak jimat masa je. From website tu kita dah boleh tarik.
PDF tu automatic masuk dalam Mendeley desktop. So simple lah, Mendeley web importer ni dia orang kata cepat, dan kita nak mengelakkan metadata bahan tu tidak complete bila masuk dalam Mendeley kita. Okay, yang lain okay? Ada soalan ke nak tanya sebelum kita pergi pada next function Mendeley? Kita nak guna untuk writing dah sekejap lagi. Yang lain dah? Doktor tengah try, Dr. John tengah try. Yang lain-lain dah add dah? Web importer. So orang tak sedar Mendeley ni sebenarnya boleh search artikel bila kita login dalam ni. Tapi dia tarik juga daripada pelbagai platform lah, journal, nampak ni, semua journal-journal yang kuat. Daripada PLOS ONE, jadi tak payahlah pergi PLOS ONE, cari artikel baru nak guna web importer. Sebab dalam ni dia dah tarik juga. Save masa lah in terms of browsing sebenarnya. Okay, yang lain okay? Boleh kita move pada features yang lain? Dr. Syabuddin okay tak? Yang lain-lain? Dr. Siti Syairah? Fazlin okay? Cik Azani okay, web importer. Mesti tak pernah guna kan sebelum ni? Kalau guna, biasanya tak ada masalah. Biar kita tarik je artikel ataupun bahan yang kita jumpa daripada mana-mana platform, bila kita tengah browse tu, dia akan read. Dan juga kalau dia bagi free open access, dapatlah PDF tu tarik. Kalau bahan tu kena subscription dan sebagainya, biasanya dia boleh tarik sampai abstract saja. Kita boleh nampak lah dalam Mendeley ni dia tidak ada ikon PDF ni tidak akan appear. So dia bermakna bahan tu perlu subscription lah, subscribe. So kena pergi check UiTM ada tak this artikel dalam yang kita punya ni. Mungkin dia ada dekat sini ke, ni semua yang kita subscribe lah. Okay. So kita boleh move pada next function. Okay, sekarang ni saya nak buat apa? Katalah saya jumpa, saya double click this article. Sekarang ni saya nak, mungkin ada orang nak terus copy paste ke, baru dia nak buat rephrase ke. Selalunya saya akan buat first step dulu, copy dulu exact ayat. Mana copy 4-3 baris certain ayat yang kita nak tu, baru lepas tu baru kita buat rephrase ataupun paraphrase. So cara dia senang saja dalam Mendeley ni, katalah kita sambil baca, lepas tu kita nak copy certain ayat. Kita gunakan function di atas ni ada select text. Jumpa select text, ada gambar A tu, A kecil tu. Kalau select rectangle nanti dia akan bentuk kotak ni, macam ni, semua macam tu. Tapi kalau nak select text, mungkin certain ayat saja pun tak ada masalah. Klik select text and then katalah saya nak 2-3 baris ayat macam ni. Okay, dah highlight. Saya right click, sekarang ni saya nak anda semua klik pada copy. Boleh klik pada copy ataupun nak tukar ayat lain pun boleh. Katalah okay, I nak copy this one, this paragraph sebenarnya. Right click, sama je. Klik copy. Ni kena buat sama-sama. And then buka Microsoft Word, right click, tekan paste. Okay, kita tak rephrase, paraphrase, apa semua ayat tak. Sekarang saya nak semua orang bersama-sama dengan saya. Kita pergi step seterusnya. Klik insert citation. Boleh? Dah insert citation. Kita nak pilih apa? Dia akan keluar macam ni lah. My library, go to Mendeley, okay, cancel. So saya pilih option go to Mendeley. Saya tak pegang mouse. Tangan saya berada di atas. Tetapi kenapa Mendeley birukan GSK3 Associated Signaling tu, artikel tu yang ditulis oleh Muhammad Jawahir James tu. Orang lain sama tak macam saya? Dia biru macam ni. Okay,
Jadi dia sebenarnya Mendeley ni dia dah memudahkan kita di mana kalau saya dah macam ni, saya tinggal klik apa, di bahagian atas ni ada lambang site. Jadi tak payah pening-pening nak cari mana artikel yang saya copy tadi ya. Tersalah copy, tersalah site dan sebagainya. Kita klik saja site. Dia dah terus bagi kredit format APA. Nampak? Barulah ketika ini kita buat cosmetic part. Buanglah yang ini, nak paraphrase, nak rephrase, nak guna ayat sendiri, nak mengelakkan plagiarism. Baru kita baca balik. Dia ni cerita pasal apa ni? Recognize one of the. Baru kita guna ayat sendiri. Mungkin saya nak cakap pasal insulin ke apa ke. Kita ubahlah. Contohnya saya ceritalah pasal in adult scenery they are having. Contohlah ni ayat-ayat saya dah paraphrase. So tinggal buat apa? Tekan noktah saja. Nampak kosong je Dr. Syafuddin. Slide tak update ikut sutera. Sekejap, saya stop jap, saya ulang balik. Kita cuba balik semula. Network okey je ni kat office. Sekejap saya cuba balik. Okay, saya sharing balik sekali. Sekarang sync tak? Saya tutup lagi. Sekarang ni dengar clear sama? Sama? Ke tak sama lagi network ni? Diorang buat apa kat luar ni? Okay, sekarang sama. Saya tunjuk balik dari awal. Okay, Mendeley ni okay? Nampak Mendeley ni? Sama? Okay, kita start balik. So, katalah tadi saya nak copy mana-mana ayat yang ada dekat sambil kita writing ni kan kita nak copy dulu. Jangan rephrase semangat jaya sangat nak rephrase paraphrase, tak perlu. Kita highlight dulu. Katalah di ayat yang saya nak. Ataupun kalau tak jumpa, pergi dekat select text di atas sebelah kiri. Semua orang sama, sekarang ni pilihlah select text punya function. Lepas tu pilihlah mana-mana ayat yang kita nak. Contohnya saya nak this paragraph. Highlight, right click. Jumpa right click, ada jumpa copy. Dah jumpa copy. Okay, sekarang ni kita terus pergi pada Microsoft Word, right click. Nak buat apa? Kita paste terus beberapa ayat tadi yang saya dah copy daripada Mendeley. Okay dah. Jangan buat apa-apa lagi, jangan tekan spacebar ke apa. Kita pergi pada step seterusnya. Saya nak semua orang klik insert citation yang ada dekat dalam tab references. Once klik insert citation, dia akan keluar macam ni. Dia ada keluar my library, dia ada keluar go to Mendeley, okay dan cancel. So saya pilih go to Mendeley. Bila saya pergi go to Mendeley, saya tak pegang mouse. Tetapi nampak tak kat sini dia biru. This article. GSK-3 ni. Okay, sebenarnya Mendeley ni dia smart lah. Di mana apa saja yang kita copy certain ayat, bila kita nak memberi kredit pada that particular sources, dia akan by automatic birukan this article. So compare kalau kita buat manual, kita akan rasa macam, mana artikel tu? Kalau kita print artikel printer pula, tersalah site. Ataupun kita nak flip cari balik, kalau kita buat manual kan kita confuse. Jadi Mendeley kalau kita guna function dia yang ini, dia dah automatically birukan this article sebab dia ada macam tracking lah, dia bagi tahu. Okay, ni lah artikel yang kita copy paste tadi. Jadi kita nak bagi kredit terus pada this article. Ada tak jumpa site kat atas ni? Saya nak semua orang klik site. Jadi apa? Bila saya klik site dekat atas ni, yang ada lambang macam quotation ni, apa yang terjadi adalah nampak tak Mendeley dah terus bagi dalam bentuk APA format. Inilah bahan dia. Jadi bila dah jadi macam ni, kita tinggal buat cosmetic part lah. Barulah kita paraphrase. Gunalah ayat sendiri. Ni baru buat. Sebelum tu kita guna ayat-ayat yang original. Jadi sekarang ni kita tengah buat rephrase lah. Dia cerita pasal apa ni? Virus replication.
As long as masih membawa maksud yang sama. Itu yang saya tak suka. Kita awal-awal dah excited buat rephrase paraphrase. Better kita copy, paste dulu dalam Microsoft Word. Second step, kita cite guna Mendeley punya function, baru diikuti dengan rephrase ataupun paraphrase. Ni kosmetik part lah ni. Dia ni cerita pasal apa? The virus. Kita cerita ayat sendiri. Virus in human infection effects. Ni konon-konon ni ayat saya sendirilah. Okay, saya dah rephrase dan sebagainya. So kita tinggal letak noktah saja dalam satu ayat. Jadi ni dah siap dah. So kita akan dielakkan kena plagiarism dan sebagainya. Orang lain berjaya tadi ke tak jadi? Tu baru satu nama, satu artikel lah yang saya tunjuk contoh. So dia punya step dia sama je. Kalau kata saya ada 4 artikel ataupun 4 sources yang saya nak cite dan sebagainya, saya boleh buat cara yang sama juga. Orang lain macam mana? Jadi ke tak jadi? Boleh doktor? Dr. Syabuddin, Nadia. Jadi tak? Aku try buat satu dulu. Fazlin okey? So kita kena advise student macam tu. Dia copy dulu ayat, jadi tak payah pening-pening. Mendeley dia dah birukan sources mana yang kita copy paste tadi. Lepas tu baru kita cite. Selepas cite lah baru kita buat cosmetic part. Nak paraphrase ke, nak rephrase ayat dan sebagainya. Okay? Okay, sekarang ni saya nak tunjuk step. Kita kena guna dua-dua tangan untuk, katalah nanti bila kita dah start buat literature review ataupun kita dah start writing, progress dah sampai chapter banyak-banyak tu, akan terjadi di mana saya sebenarnya jumpa banyak artikel, contohnya dalam Mendeley ni, orang ni cakap benda yang lebih kurang sama, this person cakap benda yang sama, this person cakap benda yang sama. Memang ada lah akan jumpanya. Sebab tu kita kan cari artikel kan lebih kurang dia punya subjek, title, topik dan sebagainya. Jadi macam mana Mendeley ni kita nak bagi kredit ataupun nak cite lebih daripada satu bahan. Ni sekarang ni saya nak tunjuk, saya nak cite sampai artikel ni, artikel ni, artikel ni, artikel ni. Sampai 4 sekali. Okay? Okay, mesti ada kan? Akan ada lah bila tengah buat literature review ke ataupun time-time introduction tu ke, ataupun kita akan nampak kadang-kadang setengah paper tu dia cite, macam mana dia ni cite banyak-banyak. Jadi dalam Mendeley tak ada masalah, kita boleh masukkan lebih daripada satu. Okey, contohlah saya guna ayat ni. Okay, boleh? Boleh? Ni saya nak bagi kredit 4-5 orang sekaligus. Yang lain ready. Ini kena buat sama-sama. Nanti kalau termiss satu step nanti dia tak berjaya, tak jadi. Okay, ready? Dah boleh? Nadia, okay? Masih ada? Yang lain okay? Masih ada bersama saya? Okay, so kita nak mulakan. Yang ini sebenarnya kalau kita lecturer pun kita check paper student, kita akan nampak lah apa student ni maknanya dia adalah effort dia referring to banyak sources, banyak journal, banyak artikel, dan kita tahu dia ni membaca that particular banyak bahan. Sebab tu dalam satu statement ayat dia tu, okay, kita akan nampak 2, 3, 4 orang dia cite sekali sebab logiknya dia baca orang ni cakap benda yang sama pasal mungkin virus infection. Dia ni pun cakap pasal Zika virus. Dia ni pun cakap pasal Zika virus. So diorang ni mungkin berpendapat lebih kurang sama. Jadi dia nak bagi kredit dah pada 3-4 bahan ni. So cara dia di dalam Microsoft Word senang saja. Step pertama, ingat tadi masa kita buat sorang-sorang tadi, satu-satu bahan tadi. Kita guna cara yang sama. Insert citation. Klik insert citation. Okay, dia by default keluar lah benda ni. Okay, so kita nak pilih apa? Step yang sama. Kita pilih go to
Mendeley. Jadi bila saya pilih go to Mendeley, saya pilih dulu mana-mana artikel. Saya pilih yang paling last ni lah nak tunjuk. Sekali klik dulu. Okay, ingat tak tadi? Saya kan nak cite ramai, nak cite banyak bahan. Sebab diorang ni cakap benda yang sama pasal Zika virus. Okay? Okay, dah klik sekali. Ni yang guna tangan kiri, tangan kanan ni semua orang. Choose your left and right hands. Boleh? Dah. Okay? So, saya tekan di keyboard, tangan kiri tekan control. Tangan kiri di keyboard tekan control. Mouse yang ada dekat sebelah kanan ni, ataupun siapa yang guna mouse kiri ke apa tak kisah. Okay, kita pilih pula bahan yang lain. Tapi jangan lepas lagi tangan yang daripada control ni kat keyboard ni. Saya pilih dia ni pula. Dia ni pun cerita pasal Zika virus. Okay, ada lagi kita nak seterusnya. Yang ini pula. Kamal ni. Dia pun cerita pasal Zika virus. Cukup lah 3 ni dulu nak tunjuk. Okay, dah betul. Memang 3 ni dia cakap benda yang lebih kurang sama. Kita nak bagi kredit. Lepaskan tangan kiri control daripada keyboard. So kita nak pilih apa? Ingat tak tadi step? Kita klik side. Saya tunggu orang lain. Saya tak buat lagi, saya tunggu orang lain. Jadi apa? Selepas saya pilih side, dia jadi apa? Saya tunggu orang lain ni dulu buat. Jadi tak jadi? Berjaya tak berjaya? Jadi tak? Fazlin? Fazlin jadi apa? Masukkan 3-4 orang tadi. 3-4 bahan tadi. Fazlin dah. Oh, Dr. John guna laptop satu lagi. Berjaya. Nadia berjaya. Orang lain? Orang seterusnya. Kita tunggu Dr. Syabuddin. Jadi tak? Alah, mula-mula macam confuse sikit tangan kiri, tangan kanan. Tapi sebenarnya dia memudahkan nanti in future kalau kita jumpa condition dia macam ni, kita baca-baca, dia ni cakap lebih kurang sama. Lepas tu dia ni refer tu artikel lain pula. Oh, susah nak buat serentak. Okay, tak apa. So saya pula tekan daripada Mendeley tadi, saya tekan saja. Saya kena buat balik sebab tadi saya dah ni. Saya ulang balik. Insert citation. Kita pilih go to Mendeley. So saya pilih dulu satu klik je artikel yang ini. So saya tekan control dekat keyboard, jangan lepas lagi. Dekat mouse saya pilih pula. Dia ni cerita pasal Zika virus. Siapa lagi cerita pasal Zika virus ni? Dia ni pun cerita pasal Zika virus, Maria Helena ni. Cukup 3 orang, baru saya lepaskan tangan daripada keyboard yang tekan control tadi. Terus tekan side. Apa yang terjadi adalah saya tak buat apa-apa, nampak? Terus jadi nama ni semua. Barulah kita cakap, dua ni cerita pasal apa? Zika virus, ni effect. Ni semua barulah guna ayat-ayat sendiri. Di sini guna ayat sendiri, apa benda. Contohlah, cerita pasal apa-apa kita guna ayat sendiri. Okay? So siaplah. Jadi bila kita nampak student punya assignment, kita akan tahulah, oh bagus dia ni sebenarnya dia ni refer pada banyak jenis artikel, banyak sources bila dia nak cite sesuatu statement tu. Okay. Okay, yang ini saya nak tunjuk pula. Okay, dalam Mendeley ni, kadang-kadang kan kita baca certain artikel, okay. Lepas tu sekali kadang-kadang kita nak recall. Kadang-kadang kita baca kat sini dia cerita pasal certain keyword ke. Dalam Mendeley ni sebenarnya puan, saya punya bila buat macam puan suruh tu kan, dia keluar macam apa nama tu, dia keluar macam Mendeley desktop is already running, click Mendeley icon in the taskbar or dock to activate it. Kejap, cuba share screen. Atau okay, ada macam tu. Share screen. Okay, sekejap macam mana share screen? Okay, present now present now. Present now. Kita tengok. Dia keluar apa? Apa nama tu? Window ke? Okay. Dia boleh, screen boleh.
Screen lah, share screen. Macam ni keluar. Sekejap. Doktor punya internet ni, cuba try tengok Mendeley desktop. Sign in tak? Sebab dia kosong. Ada. Ha? Ada. Desktop. Tak apa, saya bawa balik lah. Kejap cuba save dulu dokumen satu ni dekat desktop. Ataupun nanti nak buat lain pun boleh je, tak ada masalah. Save dulu kat desktop. Tu ada desktop tu. Kat tadi pun dah ada desktop lah. Okay, boleh. Okay, save je. Tutup. Lepas tu kita tengok Mendeley tu. Nampak? Tutup. Word ni tak nampak. Saya tak nampak Mendeley desktop tu. Saya nak tengok. Nampak? Tak. Ni saya nampak Word lagi. Okay, buat tadi lah. Okay, stop sharing. Mesti ada yang buka kiri laptop, kanan handphone agaknya. Mana doktor? Mana? Your entire screen. Ambil present your entire screen. Nanti senang sikit nak pilih-pilih mana screen. Boleh doktor? Kita menunggu doktor Syabuddin punya skrip. Tak boleh, kejap lagi kita tengok balik. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk benda yang paling senang lah. Sebenarnya macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita baca artikel ke, kadang-kadang kita nak recall. Dia yang bagusnya dalam Mendeley ni adalah contohnya lah, saya buka mana-mana artikel ke apa kan, kita nak recall balik certain keyword tu. Sebenarnya kat atas ni dia dah ada function ni dah. Nampak tak? Sama ada kita nak recall macam ni pun boleh, dia akan track. Dia macam tracker lah, keyword tracker ke apa pun boleh. Ataupun kadang-kadang kan kita macam manalah pula yang cerita pasal certain contohnya saya nak cari cell lah, perkataan cell. Dia type dekat sini pun, nampak tak? Ini dia akan crawl artikel mana mengandung perkataan cell tadi. So senang lah, maknanya kadang-kadang kita baca, lepas tu kita nak recall balik, takkan nak buka satu-satu PDF, cari satu-satu, tak payah. So dia membantu juga function ni. Okay, jadi yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah shortcut. Tadi kita guna tangan kiri, tangan kanan, tak payahlah. Okay, boleh nampak Microsoft Word ni? Okay, so yang ini saya nak tunjukkan adalah secara yang paling senang. Kadang-kadang kan kita nak mention referring to, contohlah kita nak cite. Okay, cara yang sama adalah kita guna insert citation. Okay, so dia akan keluar sama tab yang ini, my library, go to Mendeley, okay dengan cancel ni. Tetapi kali ni saya tak pilih go to Mendeley. Saya nak guna shortcut. Shortcut ni, ini macam main tikam-tikam ya, semua orang main tikam-tikam ni sebab perasan tak dekat dalam kotak biru ni, dia ada mention apa. Kita boleh search by author, search by title, ataupun year in my library. Ataupun kat sini kita boleh guna yang tadi, keyword-keyword yang kadang-kadang kita baca artikel, kita nak Mendeley track balik certain keyword pun boleh. Bermakna contohnya, katalah saya nak, ada tak artikel to mention perkataan cell? Contoh macam ni. Jadi yang ini sebenarnya dia tarik semua artikel yang daripada Mendeley kita. Jadi katalah saya nak cite, dia ni sebenarnya Wang ni. Wang Liang microbial pathogenesis ni. Jadi saya klik this article. So saya nak cari satu lagi sebenarnya. Ataupun kalau nak dia ni saja boleh tekan okey, tak ada masalah. Tapi katalah sebenarnya saya nak cari ada tak yang mention pasal virus.
Saya nak site dia ni lah sebenarnya. Egg transcript profile ni. Dia ni pula. Okay. Lepas tu katalah sebenarnya saya nak site tahun 2015. Ada tak? Ataupun 2017. Boleh je. Ni macam medical tikam lah. So saya nak site dia ni. Lepas tu confirm ini saja. Saya tekan terus OK. Bila saya tekan OK, Mendeley akan nampak. Dia terus buat. Yang ini tak payah guna tangan kiri, tangan kanan. Ini shortcut. Tadi kita menggunakan cara panjang. Yang ini adalah menggunakan cara yang shortcut. Cara ni boleh. Dr. Syafudin boleh try tak? Jadi tak guna shortcut ni? Terus kita guna tangan kiri, tangan kanan tadi. Sekarang kita guna shortcut saja. Shortcut ni senang je lah. Ini dah macam main tikam-tikam sebab logiknya kita kan baca ni artikel-artikel ni. So kita boleh dah tahu dah artikel tu cerita pasal apa, dia ni cerita pasal tahun bila, ataupun kita just guna keyword tadi je pun tak ada masalah. Contohnya insert citation, kat sini kita ada ke perkataan honey tu? Ada, nampak. Sebenarnya kat sini ada je dalam Mendeley tu, saya dah nampak tadi. So dia ni saja. Tak ada masalah, seorang ni je, tekan je OK. Automatik dia akan cite juga. Cuma yang ini dia banyak kerja sikit lah. Nanti kita kena pergi pula artikel tu. Tapi saya advise anda guna yang tadi tu lah. Sambil menulis, sambil kita baca certain artikel, sambil tu kita copy dulu ayat, right click copy, baru diikuti dengan bagi kredit. Tu memang saya advise cara yang senang lah. Sebab nanti kalau kita buat cara tadi tu tak ada masalah pun. Tapi nanti kan kita nak recall balik, artikel mana yang saya cerita pasal certain ayat tu. Better guna cara macam ni. Okay, dah. Boleh. Yang ni dah habis, kita tinggal nak buat apa? Selalu kan nak buat references list tu. Sekarang ni simple. Tak ada masalah. Kita nak buat dia punya listing saja. So nak buat listing dia, okay, saya suka guna dalam Microsoft Word ni sebenarnya, dia dah siap-siap buat kerangka, template tau sebenarnya. Di mana saya mention dalam ni dia dah ada function macam-macam dah untuk kalau kita nak create references list. Step yang pertama, di dalam tab references ni, semua orang nampak tak yang ada bibliografi ni? Sekiranya anda guna Microsoft Word yang paling latest, 2016 ke atas, dia akan ada 3 ni. Bibliografi, references ataupun work cited. So saya akan pilih references punya function. Kalau anda guna version yang lama sikit, biasanya dia cuma ada bibliografi dengan references je. Work cited ni tak ada. Okay, tak ada masalah pun. So saya pilih references. Dah klik references. So bila saya klik references, dia akan muncul macam ni. Okay, semua orang sama? Sama tak macam tadi saya ni? References ni keluar. Dia akan keluar warna biru ni by default. Ni kosmetik tak apa. Later nak tukar ni colour hitam, bold, nak tukar font, tak ada masalah. Later boleh buat. Okay. So sekarang ni saya nak semua orang letakkan mouse di sebelum perkataan. Ni memang dia keluar, by default dia keluar. There are no sources in the current document. So letak dekat sini, sebelah kiri, sebelum perkataan T tu. Letakkan cursor mouse kat tepi ni. Dah? Semua orang yang lain sudah ke? Belum? Ni tepi ni. T. There are no sources. Jangan letak belakang ni. Jangan letak tengah. Letak tepi ni. Sebelum. Okay, Dr. John dah. Dr. Syafudin dah. Nadia dah. Cik Azani, Fazlin dah. Dr. Siti Syairah, okey. Boleh. Okey, sekarang ni kita tak payah pening-pening. Selalu kita tinggal nak buat apa saja yang banyak-banyak ni, yang bagian agak tadi kita huru-hara masukkan semua orang ni. Sekarang ni saya nak semua orang di atas function open Mendeley ada satu button, insert bibliography.
So sekarang ni baru boleh klik insert bibliografi ni. Saya tak klik lagi, saya tunggu orang lain. Jadi apa? Jadi apa? Fazlin, Cik Fazlin jadi apa? Tunggu orang lain jap. So inilah dia punya paling yang orang kata yang paling kegunaan yang paling penting lah sebenarnya dalam Mendeley ni. Kita bersusah-susah dahulu tadi tu. So dia punya kesenangan dia di akhirnya dalam writing kita adalah nak mewujudkan saya pula klik. Saya tekan saja insert bibliografi ni. Yang inilah. Yang ini yang beria-ia sangat tadi tu semua dia akan masuk secara alphabetical list. Yang ini yang selalu student buat manual, lepas tu dia pergi susun balik apa semua. Sebenarnya tak perlu So yang bawah ni, yang there are no sources ni, saya boleh highlight, tekan saja backspace dekat keyboard. Tekan saja backspace di keyboard, dia akan hilang dia appear pula nanti dalam kita punya writing. Okay. So di sini saya nak tunjukkan, katalah nanti kita student ke hantar paper dekat lecturer semua ni, doktor semua. Lepas tu kita nak advise pelajar, masukkanlah lagi 3-4 orang, takkan banyak ni je awak cite orang ataupun awak reference awak banyak ni je. So saya nak tunjukkan di sini, ingat tak tadi Fatah Amin tadi tak masuk? Dalam list ni pun kita akan tahu. A, B, M, N, W. Fatah Amin tertinggal. Jadi saya nak tunjukkan kat sini, dalam kita punya content writing, sekiranya saya nak masukkan Fatah Amin tadi, saya guna cara yang sama, insert citation. Dalam ni boleh type lah Fatah Amin pun boleh. Sebab saya nak cite dia ni yang Clark Kent tadi. Saya pilih dia ni, saya tekan OK. Dalam writing saya baru wujud Fatah Amin. Jom kita check dekat bahagian references. Scroll ke bawah, scroll, nampak tak? Dia dah masuk pada tempat yang sepatutnya. Jadi dekat sini akan ada tak tertinggal ke, kalau orang buat manual, huru-hara tak dia nak insert, nak susun balik. Ada student memang dia buat manually, lepas tu dia baru tahulah kenapa saya tak guna Mendeley ni. Jadi bila jumpa keadaan macam ni, kita jadi senang lah kalau siapa yang supervise student ke. Kalau kita kata, okay, saya nak buat cari lagi artikel-artikel yang paling latest tahun 2020, nak masukkan dalam awak punya writing, jadi tak ada masalah lah, nak masuk 30-40 orang, benda ni dah tak perlu nak buat manually. Jadi, kalau saya jadi student, saya tinggal buat apa? Cosmetic part je lah. Cosmetic part iaitu, perasan tak alignment ni ke dalam keluar. Jadi sebelum submit, ini benda yang terakhir yang perlu kita buat. Saya highlight semuanya, tekan je justify. Kan dah cantik dah macam ni sebelum hantar. Okay. Puan. Ya. Kalau student hantar pada kita kan, dan the citation tu kan. So itu based on dia punya laptop dia. Kita boleh tak semudah nak dapat semua list citation dia tu? List journal yang dia baca melalui Mendeley. Dia nak cite ke dia nak apa? Bukan, maksudnya dia cite kan, lepas tu dia punya draft tu, work dia tu dia hantar pada kita lah. Katakan dia submit pada kita. Okay? Minta word tu lah. Okay, lepas tu dia punya work dia submit pada kita. Lepas tu kita buka word tu, katakanlah kita nak publish benda tu kan, kita pun nak cantikkan lagi kan. So segala reference dia tu, tapi yang dia hantar tu daripada komputer dia kan. Segala material tu daripada komputer dia. Journal-journal semua. Yang dia hantar pada kita work sahaja. Daripada work dia tu kita nak revise, nak cantikkan, nak buat correction apa-apa. Katakan student tu dah grad dah, tak ada dah. Graduate dah. So kita nak buat benda tu, boleh tak kita setiap journal yang dia ambil tu, citation tu kita pergi satu-satu boleh? Melalui Mendeley, import dengan mudah boleh? Kalau maknanya kita nak tengok lah, kita nak journal artikel tu dan sebagainya maksudnya. Yes. Dengan Mendeley boleh? Satu cara saya akan create dummy account. Okay, saya akan create dummy account dulu dalam Mendeley ni. Okay. Kemudian saya akan minta student ni select semua ni. First dia kena bagi dia punya Microsoft Word ni. Biasa student akan bagi kan dia punya writing ni. Kemudian saya akan minta dia ambil semua ni sekali.
saya akan minta dia exportkan. Importkan dia. Importkan dia dahulu ataupun saya akan minta dia export. Sekejap, saya suruh sekejap. Okay, export dulu. Export ke desktop. Saya tunjuk dulu lah, export ke desktop. Jadi saya akan namakan ini adalah nama student tu punya assignment. Contohnya dia adalah, ini dia punya research proposal, student tu punya nama ke Nurul FM, contoh dia punya kod projek ke dan sebagainya. Saya akan savekan benda ni. Tujuan saya sebenarnya saya savekan benda ni sebab apa tau? Nanti saya sign out daripada account ini, saya akan buka satu account dummy. Nah, account dummy saya apa lah? Kejap Nur Fatia ingat tak account dummy? Pita UPA 1 tu yang dulu kita create dummy tu. So saya boleh buka tadi yang saya save dekat desktop tadi. Ni. Saya akan import masuk. Dia banyak kerja sikit lah. Import export dia macam trading sikit. Import export untuk kita double check. Ataupun kita nak dapat gambaran tu. Alah tak ingat lah. Puan Nur ingat tak? Pita UPA. Saya pun tak ingat. Sekejap. Saya cari, saya pakai. Saya pakai account lain lah. Banyak, saya pun punya account juga ni. Saya tak ingat password. Sekejap, saya tunjuk Okay. Contoh. Sekejap. Saya delete dulu sebab saya nak tunjuk. So, saya akan buat macam ni. Saya pergi dekat file. Saya akan import yang tadi tu. Ingat tak? Pic yang dekat desktop tadi tu. Ni student tu punya ni. Saya klik open. Nampak tak dia masuk semua? Ini student tu punya yang tadi, yang file dekat asal Mendeley yang nombor 1 tadi. Dia akan masuk. Cumanya apa yang terjadi kat sini yang dia tak tarik apa, kejap saya tekan sync jap. Dia masuk tak PDF tu? Yang ni adalah Mendeley Puan punya dummy account kan? Bukan account yang betul kan? Bukan. Ni akaun yang tadi tu lah, yang nombor 1. Akaun Mendeley nombor 1. Tapi yang dia tarik kat sini adalah dia punya metadata yang references tu je lah. Nampak? PDF dia tak ada. PDF tak ada sebab PDF tu dia holding dalam PC student tu yang tadi Mendeley desktop tadi. Tapi at least kurang-kurangnya kita boleh tahulah bila kita buka Microsoft Word student tu. So kita nak double check. Sebenarnya dekat sini dia punya tips dia, bila kita dapat student punya soft copy, sebenarnya daripada sini sebagai supervisor ataupun lecturer, kita tahu student ni guna Mendeley ataupun guna software untuk manage references ke tak, sebab apa yang kita nampak kat sini dia akan kelabu. Ataupun selalunya saya akan buat style macam ni tau. Saya akan pergi dekat find, ini lecturer saya buat. Dia akan random masukkan nama macam ni. So jadi dia akan tahulah, okay, nama Barbosa ni ada dekat references, dekat dalam writing pun ada. Tetapi bila dia tengah tekan tikam tu, katalah dia jumpa, kadang-kadang kan student suka buat manual, lepas tu dia dah tak boleh keep track. Lecturer pun cari macam ni. Lepas tu, kenapa dekat dalam writing ni ada nama Jack tapi dekat references tak ada? Kat sini mesti kalau jalan turn in dah mungkin dah lebih daripada 30% dah. Mungkin dia terlupa nak paraphrase ke. So sebab tu kita minta dia gunakan ni, dia gunakan orang kata cara yang betul lah, guna software untuk dia manage. So dia tak akan tertinggal pun nama-nama orang tu. Okay Puan, thank you Puan. Boleh guna cara ni. Sekejap saya masuk balik akaun yang tadi tu. Okay. So, sign in. Okay. So bolehlah, dia boleh guna sebenarnya daripada sama juga ada orang dia kata macam ni. Alah saya dah ada akaun Mendeley saya ni. Daripada Mendeley ni boleh tak saya import pergi EndNote? Sebab EndNote tu dia ada features yang banyak sikit bila saya nak buat manual add entry ni. Pun boleh. So konsep dia sama. Kita kena import, cuma untuk EndNote saya nak tunjuk kat sini dia dah ada satu dah. Bila kita import dia, ambil yang ini. Ambil yang ini, EndNote XML ni. Jangan ambil format lain pula sebab dia dah siap. Jadi contohnya katalah saya savekan ini sebagai EndNotes kan.
testing. Saya savekan dia dekat desktop. Sekejap, lupa. Import dulu. Kena export dulu. Export. Nampak? EX9. Export dulu. EX9 testing. Saya nak tunjuk ni kalau kadang-kadang orang berbelah bagi kan nak berubah kepada EndNotes. So saya tekan save. Jadi bila saya buka EndNotes, ingatlah dia function dia sama. Dia import export. Tadi kita dah guna function export. Jadi dekat dalam EndNotes kena import. Jadi yang bagusnya dia boleh tarik dengan PDF sekali kalau tak silap saya sebab saya dah pernah try. Lambat pula EndNote ni. Okay, saya buat file baru nak tunjuk desktop testing pharmacy. Kosong. So nak masukkan Mendeley tadi, saya pergi dekat file, ingat gunalah function import. So dekat import ni, kita tukarlah dia kepada XML yang dia tak dalam ni. Kalau tak boleh, kita kena ubah dia kepada format RAS sebab dulu dia support tapi lepas tu dia tak support dah. Ni saya kena tukarlah ni. Saya kena export dia dalam format RIS, nampak? Tukarkan dia kepada RS. Ini confirm jadi. Pergi dekat Note, carilah balik file, tukar pada RIS. Mana tadi testing kat desktop. Ni. Mana tadi? Ni. Testing pharmacy 111.rs. Saya tekan open. Import. Lambat sikit lah. Dia dah nak merge masuk. Dah ada dah. So nampak tak dekat sini? Beza dia adalah kalau dalam Mendeley pergi EndNotes, dia tarik siap-siap dengan PDF dia sekali. Tu satu kelebihan lah. Tapi kalau Mendeley dia hanya tadi bila kita pergi second account, dia hanya tarik dia punya references je. Dan sebenarnya kat sini yang kelebihan bila kita guna references ni, kadang-kadang kan lecturer dia guna writing ni bukan APA. Selalu kan, kadang-kadang kan conference tu minta format lain. Jadi sebenarnya dia membantu di mana tak payah ubah tak payah buat balik apa semua, kita ubah dekat sini je. Pergi dekat references list tadi, kat sini je kita ubah. Highlight dulu, tak ada masalah, highlight. Sebab kita nak ubah dia pada format lain. Katalah dia minta IEEE. Klik saja IEEE. Apa yang terjadi adalah bawah ni berubah, dalam writing ni pun dia akan berubah automatic. Katalah conference ataupun journal tu minta nature, kalau ada style lain kena carilah more style. Pharmacy ni kan kadang-kadang dia ada lain-lain format. Nature ke, ubahlah kat sini dah berubah. Tak payah buat balik lah, masukkan satu-satu. Ni cara nak ubah kepada style yang berbeza. Boleh? Setakat ni okey? Sebab tu saya kata sebenarnya daripada satu artikel kita boleh hantar. Selalu kan satu artikel tu kita ubah-ubah certain je, metodologi dia lain, tukar dia punya research design sikit, so kita nak submit kepada jurnal yang berbeza. So jurnal tu pakai format lain pula. Selalu orang dia akan buat balik dari semula. Itu yang susah nak momentum writing tu. Tetapi sebenarnya daripada satu paper ni kita boleh hantar kepada mana-mana, ubah saja. Sebab kadang-kadang dia orang rasa leceh nak ubah balik style. Sebenarnya kalau kita guna satu master list ni, kita boleh hantar ke pelbagai jurnal dan kita just ubah dekat sini je. Nak guna apa? American Medical Association pula, tak ada masalah, ubah je lah. Tukar je, Chicago ke pun boleh. Tak payah highlight pun boleh. Tadi saya highlight kan. Sebenarnya kita letak je kat mana-mana kerja ni. Tukar balik lah IEEE. Berubah, dia akan auto. Nampak tak beza dengan yang buat manual ni?
Ni kan taruh manual tadi type. Tak payah highlight pun tak apa. Kita boleh ubah kat sini je. Ubah balik American Psychological pun boleh ubah balik. Dalam ni boleh ubah ataupun saya pergi dekat certain dekat yang citation tadi pun nak ubah pun tak ada masalah. Kalau balik nature dia berubah. So ni memudahkan pensyarah lah. Okay. So ada soalan. Puan Nur Fatia dah bagi dah link kehadiran. Kalau ada nak tanya, ya? Cuba Puan buka Word tadi, share Word tadi. Word tadi. Yang dekat style tadi. Okay. Okay, boleh? Okay, yang Puan tukar tadi kan dekat style sini kan, nature tu kan? Okay, nature. Lepas tu dekat atas ni, smart lookup ni, sini ada style APA ni Puan. Kan ni ada smart lookup, kita tepi sikit lagi, insert citation. Dekat sini, APA ni tukar kat sini. Dan ni maksudnya style kat sini. Maksudnya apa? Yang ini saya ubah ikut katalah conference ke journal tu minta. Betul. Betul? Puan tukar yang dekat style sini kan, nature ni kan. Ni ada tepi satu lagi ni, ada macam style APA ni. Tepi-tepi sikit ni. Ni belah kanan ke kanan sikit betul kan? Icon tu ke kanan style APA, managing sources. Oh yang ini, Ini yang memang Microsoft Word dah built in. Okay. Ini yang kalau student zaman dulu-dulu, ini zaman masa diploma dulu saya memang buat macam ni sebab masa tu saya tak tahu Mendeley lagi. Yang ini yang diorang buat manually tu. Okay, so kita pakai yang Mendeley lah, yang tepi tu lah. Nature tu lah. Ini yang student, dia pergi manage sources, nampak? Dia pergi buat new. Lepas tu dia masukkan lah ni. Author nama siapa, Jack, macam ni. Ini yang Microsoft Word dia sebenarnya dia ada built in juga. Dia dah built in. So ni maksudnya from Microsoft Word lah, bukan daripada Mendeley yang kat sini. Bukan. Mendeley dia yang ini. Mendeley, jangan tukar yang ini tau, jangan salah. Tukar yang ini. Clear. Yang sebelah dekat-dekat dengan Mendeley ni, jangan tukar yang ini. Yang ini Microsoft Word punya. Nanti kalau buat ni, kalau saya ubah Thank you Puan, clear. Tak jadi apa. Nampak? Mana jadi apa-apa. Ni Chicago, ni Nature. Dia tak jadi apa pun. Nampak? IEEE tak jadi apa pun sebab ini Microsoft Word punya. Yang ini Mendeley punya. Kalau saya ubah yang kat sebelah sini, nampak? Vancouver berubah. Nampak? Puan, maksudnya yang Microsoft Word punya, dia berkesan kalau kita unplug punya Mendeley baru dia berfungsi balik. Tak payah lah. Dah punya build ni. Tanya. Okay. Jangan misalnya sebab ini zaman saya diploma saya buat macam ni. Saya pergi masukkan satu. Lepas tu saya pergi guna masukkan yang macam secretary tadi buat balik semua lagi. Tak payahlah, jangan. Okay. Guna tepi ni lah. Okay. Clear. Terima kasih. Sebab ada student yang walaupun dia dah sampai peringkat degree, dia masih guna yang Microsoft Word. Kita bukanlah kata Microsoft Word punya function tak bagus. Tapi sekarang kan dah ada software EndNote, Mendeley yang memudahkan, gunakan software je lah. Okay. Fazlin tadi dia dah left, tak apa, nanti dia dah ujung-ujung ni dia boleh tengok. Dia dah boleh tengok ni. Cuma saya nak mention, apa-apa pun bila kita masukkan bahan ke, kita nak pergi makan ke, nak tutup PC ke, ingat function ini perlu kita klik sebelum kita klik file dan sign out. Sync ni penting. Sync ni penting supaya dia synchronize lah. Backup ke, apa lagi, komputer kita kena format, kita apa lagi terjadi, hard disk corrupt dan sebagainya. Paling tidak pun Mendeley ni lupa password je. Okay, just reset password je. Jadi dah sync baru kita pergi sign out. Puan nak tanya. Puan, sorry Puan, nak tanya dalam ruang tengah-tengah ni kan yang besar ni kan, yang ada paper-paper semua ni, PDF ni kan, kalau kita rasa macam banyak sangat kita nak kosong balik, kita delete, kita akan delete tak sumber kita dalam folder kita? Tadi nak show, kalau kita kata nak check, kita boleh tekan shift punya function, kita boleh minta Mendeley ni check ada tak duplicate. Ni ada termasuk lebih daripada sekali ke, ada paper tersama masuk ke, kita boleh minta dia check for duplicate macam ni. Highlight dulu shift, lepas tu check for duplicate. Kalau tak ada duplicate dia akan kata tak ada. Tetapi katalah lah sebenarnya banyak sangat lah, saya nak delete lah dia ni, ataupun nak delete yang Fatah Amin tadi, pilih je, tekan je delete dekat keyboard.
Ini pun tak nak lah. Ataupun ini tak nak Puan, lah. Ya? maksudnya dia delete untuk display kat sini sahaja ke dia delete sumber kita yang simpan? Dia sebenarnya apa saja yang saya delete dekat sini, dia ada duduk dekat dalam ni trash ni. Okay. Silap Maknanya delete. dia Boleh je. dia delete dalam simpanan Mendeley lah, dia delete. Ya, dalam Mendeley kita ni yang dia delete. Jadi katalah, alamak saya sebenarnya tersilap lah. Maknanya saya nak masukkan balik ke apa ke. Tak ada masalah lah, kita tak jadi delete, kita masukkanlah balik dia dalam all document ni. Tak ada masalah pun. Ataupun memang kita kata lah, sebenarnya memang saya nak delete benda ni. Dia sebenarnya duduk diam-diam dalam trash. Kalau kita nak recall balik ke, kita boleh dapat balik lah. Cuma kalau memang confirm nak delete dua ni, right click, empty trash. Dia akan hilang terus selamanya lah. Okay, nak restore, right click. Tak jadilah sebenarnya saya tersilap delete. Right click, nampak ada restore ni. Ada jumpa restore? Ada jumpa restore? Boleh. Kata silap, klik lah restore balik. Alah macam kita, restore recycle bin tu kan. Maknanya kita nak minta dia patah balik. Jadi dia adalah balik dalam ni, masuk balik. Okay, apa pun cuma bagusnya selagi kita tak empty trash, dia memang akan ada dekat dalam Mendeley kita ni. Masih ada lagi tersimpan lah. So yang bagusnya tadi, label tadi tak habis buat label ni contohnya ni lah, saya baca artikel ni untuk saya punya research proposal, untuk saya punya thesis dan sebagainya. Sebenarnya label-label yang kita buat tadi tu dekat bahagian tagging, dia duduk dekat kiri ni. Ada function filter by my text. So katalah sebenarnya saya pilih ni filter by my text, saya cuma nak baca artikel yang relate dengan saya punya thesis saja. Nampak? Satu je lah nampak, sebab saya baru buatlah satu label. Saya nak baca artikel grant saja. So ini boleh digunakan bila kita nak cite pun. Kadang-kadang kan kita nak cite certain artikel, kita macam alamak banyaknya go to Mendeley, mana-mana artikel ni, kita pergi dekat sini, tagging. Ni pun shortcut juga sebenarnya. Saya cuma nak cite artikel grant ni je. Tekan je lah. Sebab saya tahu biasanya orang dia akan kata, alah bila pergi kat all document ni, ambil kau 85 PDF list ni, mana satu. Sebab tu dari awal kita dah guna label punya function, tagging. Tagging ni pun memudahkan kita. Puan, boleh tak Puan repeat balik untuk tagging Puan, sebab tadi slide Puan lagging tadi. Pasal tagging tadi. Bila kita dah masukkan artikel dalam ni, saya suka jangan tak payah create folder ni semua tak perlu, kita terus buat label. Bermakna kat sini, okay, kita dah details dia correct semua. So saya baca sikit summary, okay, kita buat tagging. So ini adalah untuk saya punya FRGS contohnya. Kemudian ini adalah untuk saya punya Prisma. Katalah label tu adalah, janji kita ingat. Label tu kita ingat. Jangan tak ingat pula. Jangan buat banyak. Selalu student excited ni buat sampai 5. Sebenarnya 3-4 tu pun dah okey. So pergi pula artikel lain, details are correct. Nampak dia akan bagi trigger kat kita, remind, notification. So baca sikit, okey ini untuk saya punya research proposal. Selalu saya buat nama pendek-pendek je, janji saya ingat. Ini untuk research proposal, tekan koma je, tekan koma. So saya baca balik, ini untuk chapter 2. Kadang-kadang kita suka buat macam tu. Okay, dan untuk literature review, LR. Okay, next saya pergi pula yang lain. Ini dah buat, okay, belum buat lagi. Ini untuk saya punya grant. Kan bila dah ada, dia akan bagi tahu dah ada. So kita klik je lah. Untuk saya punya grant, untuk saya punya group apa lah, contohnya group kita namakan group apa lah yang kita ingat lah. So kita pergi bagi, ada tak yang lagi belum. Jadi bila kita tengah menulis, sekejap saya tukar daripada APA, kita tengah writing dan sebagainya, okay, kadang-kadang kan kita nak cakap study by, kita nak cite untuk memudahkan kita cari artikel yang sebenarnya kita nak cite artikel dalam kita punya grant je. Artikel-artikel yang kita dah groupkan dalam kita punya literature review je. So saya pergi dekat insert citation, go to Mendeley, saya pergi kat tepi ni je. Filter by my text ni. Sebenarnya saya nak cite saya punya LR.
Dia ni lah sebenarnya set aside. Kan senang, tekan je side. Supaya kita tahu, selalunya orang dia bila dia nak side, dia pening apa tau? Pergi dekat Mendeley, dekat all document ni, macam-macam Microsoft Word, PowerPoint. Sebab tu kita awal-awal lagi kita dah buat function tagging, label ni. Okay? Boleh doktor? Okay, jelas puan, jelas. Thank you, jelas. Sebab tu kalau student pun saya akan cakap dengan orang tak payahlah buat ni folder-folder. Nanti awak kena buat kerja 2 kali. Masukkan tersilap, dah lah folder macam-macam di create. Just memudahkan, simplify, kita buat tagging saja. Dan tagging tu kita kat sini kita sebenarnya boleh je filter by publication boleh. Sebenarnya saya ingatlah journal ni je set aside pun boleh. Saya nak filter by authors, tak logik lah. Author ni lambat-lambat ni. Lepas tu kita nak filter by apa? Filter by keyword. Keyword pun boleh. Tadi kan kita type kat sini. Virus lah. Kita type apa? Sebenarnya dekat sini keyword ni pun membantu. Sebab kadang-kadang kita baca artikel tu, dia dah detect dah certain main keyword. Mendeley dah tolong groupingkan. Sebenarnya saya nak artikel yang relate dengan cell signaling saja. Dia ni yang side. Teruslah tekan side. Okay? So itu sahaja yang saya boleh share. Mendeley ni senang dengan syarat kita guna. Habis session ni dah boleh start. Siapa yang tengah buat research grant punya, research proposal ke apa ke, writing ke, dah boleh start guna supaya kalau kita tak guna 3 hari, percayalah anda semua akan lupa apa benda yang saya share hari ni. Selalu macam tu lah. So harapnya sharing hari ni membantulah. Dia bila kita lama dan konsisten lah. Maksudnya kalau kita rasa macam untuk grant FRJRS tu kita nak guna Mendeley, maintain Mendeley. Sebab saya tak nanti awak doktor-doktor semua pening. Kejap nak import, kejap nak export. Tapi ada je kadang-kadang datang pensyarah, puan saya dah guna Mendeley ni puan, macam mana nak import masuk. Tetapi kalau dah maintain guna EndNote, just maintain saja. Sebab ada juga orang yang jadi macam, saya punya supervisor suruh tukar EndNote. Sebenarnya saya kata, kenapa nak kena tukar-tukar? Function dia masih sama. Output dia masih untuk manage references, APA. Cuma features je lah sedikit berbeza EndNote dan juga Mendeley. Ada setengah orang dia, macam kita orang pustakawan kena master dua-dua lah. Sebab kadang-kadang audience kita tu dia memang tak nak, saya memang dari dulu guna EndNote, saya nak guna EndNote je. Okay. So kita akan ajar EndNote je lah. Tapi kalau dari awal dia dah rasa selesa guna Mendeley, just maintain je guna Mendeley. Cuma kekurangan yang paling ketara tadi tu, yang bila kita nak masukkan bahan manual, EndNote ada lebih daripada 50 format bahan, Mendeley cuma ada dalam 20 ke 22 saja. Itu je. Cuma bagi bahan yang bagusnya, bagi bahan yang macam dekat website ke apa, kelebihan dia ada Mendeley Web Importer. Okay. So ada soalan lagi nak tanya ke? So doktor punya PC okey, Dr. John pun okey walaupun dia pakai 2 laptop tadi. Dr. Siti Syairah, Nadia okey. So Puan Nurfati ada bagi evaluation form, itu memang kena isi lah setiap kali lepas session ni habis. Yang lain-lain okey. So kalau tak ada soalan, Cik Azani okey, Cik Nadia okey, Dr. Siti Syairah okey. Kalau sekiranya ada masalah ke, Puan Nur boleh letak nombor WhatsApp. Kita ada WhatsApp ni number kat situ. Kalau ada problem ke apa, nak bagi contoh error ke print screen, kalau ada troubleshoot yang perlu kita bantu, boleh contact, boleh WhatsApp nombor ni. Dah ada. Tu nombor WhatsApp. Kena save plus ni. Macam Puan Nur bagi tu. Kena save plus. Okay, so itu sahaja session hari ini. Diharapnya sesi ini dapat digunakan sebaiknya selepas mungkin untuk writing ke, untuk buat mohon geran dan sebagainya. Kalau ada nak hantar student, tak payah pening-pening. Kepada pensyarah-pensyarah, jika ada student-student, sama ada student postgraduate ke, student yang sedang dalam grup tengah buat research metodologi dan sebagainya, undergraduate,
boleh contact saja pihak perpustakaan. Jadi kita akan buat session untuk pelajar. Tak payah pening-pening lah, kadang-kadang lecturer ni dia kata macam saya hantar kat librarian je lah, librarian ajar. Jadi kita ada macam-macam modul sebenarnya. Selain daripada Mendeley, kita ada modul untuk satu lagi EndNotes. Kita ada juga buat macam mana untuk formatting thesis template UiTM tu. So kita ada juga buat session tersebut. Banyak modul lah, kalau ikutkan ada 11 modul. Macam mana untuk gunakan Google Scholar, macam mana selalu nak guna Scopus, Web of Science untuk research punya impact dan sebagainya, boleh saja nanti contact balik kita. So ada soalan lagi sebelum kita habis sesi ini? Terima kasih kepada semua yang hadir. Nanti saya Puan boleh follow saya punya YouTube, saya letak kat YouTube ni, boleh tak? YouTube letak saya punya YouTube lah. Kat sini nanti boleh tengok video-video. Dalam ni ada juga saya buat video-video senang lecturer nak refer balik. Dalam ni. Dalam ni dah ada dah. Scopus punya session. Apa lagi? Writing, publishing, APA. Adalah macam-macam. Boleh gunakan, boleh refer saya punya ni juga. Yes. Okay, so itu saja, tak ada soalan? Ada soalan lagi nak tanya ke? So pada pensyarah kalau nak pinjam buku boleh menggunakan, kita ada buat servis book postage, book delivery, book postage. Ada pun cara dia jenis macam hari yang dia masuk kampus tu. Sebab sekarang ni kita memang buka library untuk pelajar yang tinggal di college. Tetapi lecturer tu dekat parking je. Saya tak nak masuk library ni apa semua, nak scan apa semua, tak ada masalah. Gunakan perkhidmatan book delivery service. Dekat kita punya Facebook ada kan, dekat website pun kita ada Facebook Pita Campus Puncak Alam. Dalam ni kita ada promote book delivery, ada buku-buku terkini yang kita dah promote. Dekat sini adalah ni perkhidmatan penghantaran buku melalui ni ada bestseller, boleh lah. Nanti kita akan hantar, sama ada katalah ada yang bukan ada dekat Puncak Alam ke apa, boleh saja kita post guna mail universiti. Subscribe. Terima kasih Dr. John. Jadi perkhidmatan book delivery ni kadang-kadang student dia memang ataupun pensyarah dia bukan dekat sini, dia bukan dekat lain-lain ke ataupun susah nak datang sini kat Shah Alam ke. So kita akan hantar buku yang anda mohon melalui book. Sini tak ada charge. Tapi nak pulang balik, pensyarah kena pulangkan ke library Puncak Alam, itu kena bear dia punya kos sendirilah. Untuk library hantar ke pensyarah ataupun pelajar tidak ada kos. So adalah book bestseller ni nak pinjam ke, malah nak datang library kan. Okay. So kalau tak ada soalan, itu saja. Terima kasih pada Dr. John, Cik Azani, Cik Nadia, Dr. Siti Syaira, Dr. Syiabuddin. Tadi ada siapa seorang yang dah left tu, Fazlin. Terima kasih pada semua. Kalau ada soalan ke nak tanya ke later, boleh contact kita menggunakan WhatsApp business tadi. Okay, itu saja. Terima kasih semua.